Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kejohanan Klasik London 2024, pemain skuash nombor 1 negara, S. Siva Sanghari melakar sejarah apabila merangkul gelaran sulung pada kejohanan yang berstatus gol di Glen Markets London Squash England semalam. Pemain nombor 13 dunia itu mempamerkan aksi penuh konsisten sepanjang kejohanan dengan kemuncaknya menewaskan hanya 3-2 dalam masa 81 minit di pentas final. Juara Sukan Asia Hangzhou 2022 itu membuka tirai pertarungan dengan memenangi set pertama 11-9. Namun hanya 24 tahun tidak memberi laluan mudah apabila mengikat keputusan kepada 1-1 selepas memenangi set kedua 11-5. Siva Sanghari kemudian bangkit memenangi set ketiga 13-11 sebelum pilihan kedua kejohanan itu kembali menyamakan kedudukan kepada 2-2 selepas melakar kemenangan 14-12. Memasuki set kelima, perlawanan lebih dramatik apabila hanya menunjukkan kebangkitan pada saat akhir. Bagaimanapun, Siva Sanghari memuktamadkan kejuaraannya dengan 11-8 untuk melakar kemenangan muktamad 3-2. Kemenangan itu membolehkan Siva Sanghari membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $17,598 Amerika. Demi merangkul kejayaan buat julung kalinya di pentas Paralimpik di Paris tahun ini, pengorbanan dari segala aspek harus dilakukan seseorang atlet dan mengerah segala keringat biarpun di bulan Ramadan. Wartawan Alif Ashraf Kamanu menyelami hidup atlet renang para negara Muhammad Iman Aiman Muhammad Rizwan yang kini sedang dalam pembikinan menjadi permata baharu buat Malaysia. Assalamualaikum, hai, nama saya Muhammad Iman Aiman bin Muhammad Rizwan. Saya lahir tahun 2005, so tahun ni saya dah 19 tahun. Saya lahir dekat Selangor. Iman menjadi sumber kekuatan keluarga Puan Intan Diana Muhammad Baki yang tidak sama sekali lelah dan lentur dalam membesarkan seorang anak istimewa ini. Melihat mereka, I can't stop. Saya tak boleh stop. Melihat mereka punya optimis tu, melihat mereka punya work hard tanpa bantuan, tanpa how the parents punya hope, how diorang punya rasa bila diorang rasa diorang achieve sesuatu yang diorang rasa macam satu kejayaan yang besar. Saya start waktu umur saya 12 tahun lah, tu baru belajar berenang 12 tahun. Lepas tu first sukma saya 2018. Lepas tu saya terus wakil nasional. Cabarannya sangat susahlah. So daripada kalau seorang tak akan berjaya. So saya sendiri buat grup. Cari jurulatih yang willing nak bantu. Masa tu kita kata willing nak bantu je. So we have to pay. How much the cost we pay. Oh, kalau tak ada training saya macam-macam. Kalau off season tu saya pergi surfing. Tak pun kalau bosan-bosan duduk rumah saya main muzik. Dia budak yang sentiasa move. Tak stop. Dia akan gerak macam ni. Akan bila satu tempat tu dia akan jadi bosan, dia akan itu Iman lah. Sebab hyper tu terlalu kan. So we need to control dia punya hyperactive dia, kita kena control dia punya ni semua untuk jadikan dia satu, siapa yang orang kenal dia kat situ lah, tapi untuk jadikan dia seorang yang negara nak. Kehebatan Iman tidak dapat dinafikan apabila mencipta sensasi pada Tamasya Sukan Para ASEAN APG ke-12 dengan merangkul 4 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa di bumi Kemboja. Ini membuktikan Majlis Paralimpik Malaysia MPM yang diterajui Datuk Seri Megadin Shahriman Zaharuddin mampu secara konsisten melahirkan lebih ramai atlet berkaliber. Saya tengok dia seorang yang disiplin, seorang yang ada sifat ingin berkorban, kerja keras, dan saya percaya Iman tak perlu, you kena, kadang-kadang orang kata kena kenal dia, tapi kenal dia pun you kena kenal dia, tapi bila tengok dia training, bila dia dekat pertandingan competition, memang nampak yang dia seorang yang berdedikasi. Untuk ke Paralimpik tahun ni Ramadan, dia pressure tu lagi banyak daripada tahun-tahun sebelum ni kan. Lepas tu first time saya punya Paralimpik. So ramai orang meletakkan harapan yang tinggi tu, pressure yang sangat lah.
Memikul tanggungjawab negara ke pentas terbesar itu adalah satu tugas hakiki yang perlu dilaksanakan dengan sokongan dan dorongan teguh diberikan tidak mustahil. Malaysia akan disegani ramai. Kita bukan fight dengan orang, kita fight dengan diri kita sendiri. Siapa pun orang kat sebelah kita, bukan itu fight kita. Pencabar sebenar kita adalah diri sendiri. So you fight your timing. Tak kisah berapa timing you, tapi we have to fight with timing. Iman, segala pengorbanan yang mak ayah kita dah bagi, inilah masanya untuk kita balas jasa mereka. Dan di mana apabila kita berjaya, apabila kita buat, pengorbanan mak ayah itu penting. Dan kita perlu balas jasa dia dan juga bagi balik kepada negara. Penaung Kuala Lumpur KL City FC Fahmi Fadil memberi keutamaan membantu skuad The City Boys menjelang saingan Liga Malaysia 2024-2025 bulan depan dan menurutnya beliau mahu memastikan semua keperluan KL City dapat diuruskan dengan baik dan bersedia untuk memulakan musim baru itu nanti. Fahmi berkata beliau akan bertemu Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Kamaruzaman Mat Saleh bagi membincangkan perjanjian komersial antara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan KLCT. Saya nak pastikan isu seperti gaji, isu seperti tahap kesiapsiagaan stadium ini. Jadi kita banyak fokus kepada beberapa perkara asas ni. Beliau turut sedia mempertimbangkan untuk menerajui KLFA pada masa depan demi memastikan persatuan itu dapat dikemudi dengan baik. Dalam pada itu, Fahmi berkata kehadiran pemain tengah skuad Harimau Malaya, Brandon Gunn, dapat menyuntik elemen positif dalam pasukan KLCT. Brandon menyertai KLCT selepas bersama dengan Selangor FC selama 3 tahun dari 2020 sehingga musim lepas. Beliau berkata demikian pada sesi latihan KLCT di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Syeras. Dalam pada itu, representasi dikemukakan pemain pertahanan Kedah Darul Aman FC, Rizal Ghazali membatalkan 2 pertuduhan memukul dan merosakkan telefon bimbit milik teman wanitanya tahun lalu ditolak Jabatan Peguam Negara AGC. Timbalan Pendakwa Raya Siti Mariam Jamilah Mat Kamal memaklumkan perkara itu semasa sebutan kes di hadapan Magistrat Zafran Rahim Hamzah. Mahkamah menetapkan 1 Julai ini untuk perbicaraan. Peguam yang mewakili Muhammad Rizal berkata, representasi itu telah dihantar kepada AGC pada 6 Februari lepas bagi membatalkan kedua-dua pertuduhan. Pemilik Formula 1 Liberty Media telah mengumumkan mengambil alihan syarikat induk MotoGP Dorna dengan menilai 4.2 bilion euro. Dorna akan kekal sebagai syarikat kendalian bebas yang dikaitkan dengan saham Liberty Media, termasuk ketua pegawai eksekutifnya, Carmelo Ezpeleta. Perjanjian itu menyaksikan Liberty Media memperoleh kira-kira 86% daripada Dorna, manakala pengurusan Dorna memiliki 14% daripada ekuitinya. Pengambil alihan itu boleh menarik perhatian syarikat ekuiti persendirian CVC Capital Partners yang menjual Formula 1 kepada Liberty pada 2017. Dorna Sports yang memiliki syarikat pelaburan swasta Britain, Bridgepoint Group, terus mempromosikan kejohanan Superbike dunia dan Moto-E. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. RTM teman setia anda.